Malaysia tidak pernah serah ambalat kepada Indonesia. MyBus konsesi bermula hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. 3 pertuduhan terhadap bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin masih kekal. Kes itu akan disebut di Mahkamah Session Kuala Lumpur pada 19 September depan. Menurut Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun, ia melibatkan pertuduhan di bawah Seksyen 4-1 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Pengerusi Perikatan Nasional itu berdepan 2 pertuduhan menerima wang hasil daripada aktiviti haram berjumlah RM195 juta yang dimasukkan ke dalam akaun CIMB Bank milik Bersatu. Ahli Parlimen Paguh itu juga didakwa di Mahkamah Session Shah Alam pada 13 Mac lepas atas satu pertuduhan menerima wang hasil aktiviti haram berjumlah RM5 juta dan kes itu dipindahkan ke Mahkamah Session untuk dibicarakan bersama. Dalam pada itu, Jabatan Peguam Negara memfailkan notis rayuan berhubung keputusan Mahkamah Tinggi yang melepas dan membebaskan Tan Sri Muhyiddin daripada 4 pertuduhan salah guna kuasa. Ia melibatkan suapan berjumlah RM232.5 juta bagi Parti Bersatu berkaitan projek Jana Wibawa. Dalam pada itu, nama menantu Tan Sri Muhyiddin akan disenaraikan dalam notis merah Interpol. PDRM mengesahkan telah menerima permohonan SPRM itu bagi menjalankan siasatan dakwaan rasuah. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein, permohonan untuk menyenaraikan Datuk Seri Muhammad Adlan Berhan dalam notis merah berkenaan diterima secara lisan daripada SPRM. PDRM dan SPRM akan bekerjasama dalam kes berkenaan. Pada 9 Ogos lalu, SPRM memohon kepada PDRM untuk memasukkan nama 2 individu termasuk menantu Tan Sri Muhyiddin ke dalam senarai notis merah jika gagal tampil membantu siasatan. Mereka dikehendaki SPRM berhubung dakwaan kes rasuah dan penyelewengan projek pendaftaran, pengambilan serta penyimpanan biometrik pekerja asing di sebuah kementerian. Malaysia tidak pernah menyerahkan blok ambalat di Laut Sulawesi kepada Indonesia. Sebaliknya, Treaty Laut Sulawesi yang ditandatangani Malaysia dan Indonesia hanya membabitkan sempadan separa laut wilayah antara 2 negara di Laut Sulawesi. Tegas Timbalan Menteri Luar Datuk Muhammad Al-Amin, kenyataan Adun Tunku As-Safal Alian berhubung isu terbabit disifatkan fitnah, mengelirukan rakyat dan tidak bertanggungjawab kerana mengancam kedaulatan negara. Treaty Laut Sulawesi itu yang ditandatangani oleh kedua-dua buah negara antara Malaysia dengan Republik Indonesia hanyalah separa yang melibatkan territorial sea, laut wilayah, laut wilayah, dan ianya tidak sama sekali melibatkan kawasan yang dinyatakan sebagai ambalat ataupun yang melebihi 200 batu nautika onwards. Kestabilan politik elemen paling penting dalam melancarkan tadbir urus negeri atau negara. Penganalisis politik berpendapat perkara bersifat kepentingan peribadi perlu diketepikan sekiranya ingin melakukan perubahan. Membolehkan kita bergerak ke hadapan dengan memastikan perkara yang tidak disetujui itu diketepikan dan juga bergerak bersama dalam usaha untuk memastikan kesejahteraan, keperluan, kemahuan rakyat itu dapat dipenuhi, dan kesemua itu hanya dapat dipenuhi jika tidak ada kepentingan peribadi dan usaha ke arah meningkatkan nilai kebersamaan berasaskan kepada kestabilan diberikan kepentingan atau keutamaan. Semalam Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir bertitah terdapat pihak yang cuba menggugat kestabilan kerajaan tanpa sebarang sebab munasabah, sebaliknya lebih bermotifkan kepentingan peribadi. Pemimpin politik turut berpandangan titah Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan itu satu teguran serius agar tiada lagi gerakan yang dapat menggugat kestabilan negeri dan negara pada masa akan datang. Yalah, kita sebagai rakyat, sebagai adun yang baru dilantik, kan, adun sebagai adun yang baru dipilih,
Apabila Tuanku telah menitahkan, saya selaku ahli UMNO memang kita tak setia kepada raja. Jadi salah satu kita punya perluan tak setia kepada raja dan kita akan taat dan akur apa saja titah yang dititah Tuanku pada adun-adun. Semua adun kerajaan mestilah memberikan sokongan tak membelah bagi kepada Yang Maha Menteri Besar. Dan kita akan membantu sedaya upaya kita membuat kerja. Kita masa untuk berpolitik sudah berlalu. Masa untuk berpolitik sudah tamat selepas hari pengundian. Sekarang ialah masa untuk bekerja. Kerajaan pusat tidak berubah. Masih lagi teguh dengan 148 kerusi. Kestabilan kerajaan pusat itu amat penting untuk kita meneruskan perjalanan kehidupan rakyat, perjalanan kerajaan dan peningkatan tahap ekonomi negara. Khabar gembira menjelang Hari Kebangsaan. PAS MyBus Konsesi menawarkan tambang percuma bagi perkhidmatan bas henti-henti di Seremban, Ipoh dan Johor Bahru bermula hari ini. Lebih 2,500 pengguna mendapat manfaat antaranya OKU, warga emas dan kanak-kanak serta pelajar sekolah. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Loke, inisiatif di bawah program transformasi perkhidmatan bas henti-henti itu dikendalikan Agensi Pengangkutan Awam Darat. Mereka yang berkelayakan boleh mendaftar di kaunter-kaunter perkhidmatan MyBus dengan membawa dokumen pengenalan seperti MyCard, MyKit ataupun MyTentera. Bermula hari ini juga, mahasiswa Universiti Awam boleh membuat semakan kelayakan bantuan subsidi pembelian tiket penerbangan domestik. Menerusi inisiatif itu, syarikat penerbangan mengeluarkan baucer digital bernilai RM300 kepada golongan itu untuk membeli tiket. Kementerian Pengangkutan dalam kenyataan memaklumkan semakan kelayakan boleh dibuat menerusi laman web tertera. Tarikh akhir penebusan baucer bagi pembelian tiket berakhir pada 31 Disember 2023. Bagi mahasiswa yang tidak tersenarai, rayuan boleh dikemukakan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi melalui universiti masing-masing. Demi melindungi data peribadi individu, ada keperluan mewujudkan jawatan pegawai pelindungan data dalam organisasi. Untuk itu, Kementerian Komunikasi dan Digital sedang menilainya melalui pindaan Akta Pelindungan Data Peribadi. Menterinya Fahmi Fadil memaklumkan ia dijangka dibentang di Parlimen Oktober ini. Maklum balas daripada pihak berkepentingan akan diperhalus termasuk jemaah menteri. Antara isu utama yang kita lihat pada hari ini ialah takrifan commercial transaksi komersial dan juga apa yang dimaksudkan dengan data, memproses data, serta satu aspek yang kita lihat agak penting ialah Data Protection Officer. Beliau menyatakannya selepas merasmikan Persidangan Pertahanan dan Keselamatan Cyber Peringkat ASEAN, Cyber DSA. Dalam pada itu, Cyber DSA kini berlangsung di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur hingga Khamis ini. Pemain industri dari rantau Asia berkongsi pengetahuan terkini mengenai keselamatan cyber bagi melindungi ekonomi digital. And Alhamdulillah, with our collaborations with the Ministry of Defence, with National Cybersecurity Agency and other government agencies, we'll be able to display a lot of our cybersecurity solutions, and it's quite encouraging that these delegates from both local and international are able to come and view this and have interactive discussions with us. Firstly, is to create a lot of awareness about the importance about cybersecurity, because as you know that today a lot of attacks are already happening, not only from the cloud side but everywhere, right? Work from home and all that. So collaborating with CyDev will actually create that platform for us to also share our technology leadership with CyDev together. Kementerian Kesihatan KKM meluluskan 359 rayuan permohonan penempatan pegawai perubatan di seluruh negara setakat ini. Menterinya Dr. Zaliha Mustafa berkata jumlah permohonan selebihnya akan diteliti. Kita kena melihat kepada
alasan hakiki kita lah sebagai doktor, ya, untuk berkhidmat dan sebagai penjawat awam, tetapi tidak bermaksud rayuan itu langsung tidak dipedulikan. Kita akan kaji lagi rayuan-rayuan yang mungkin memang ada merit lah untuk kita perhalusi kembali, dan insyaAllah kalau ada juga mungkin rayuan itu satu dia ada merit, yang kedua mungkin penempatan yang mereka minta itu ada kekosongan, dan kita akan cuba assist lah ataupun facilitate lah pada permintaan tersebut. KKM sebelum ini menerima 1,834 rayuan pertukaran penempatan pegawai perubatan. Antara alasan dikemukakan, pegawai sedang mengikuti pengajian kepakaran dan menghadapi masalah keluarga yang serius. Adun Ru Rendang Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar dilantik sebagai Menteri Besar Terengganu buat penggal kedua. Istiadat pengisytiharan pelantikan Menteri Besar dan melafaz sumpah jawatan Exco berlangsung di hadapan Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin di Istana Syarqiyah, Kuala Terengganu. Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri yang juga naib Presiden PAS menewaskan calon PH Suhaimi Sulaiman dengan majoriti 17,286 undi selepas memperoleh 20,927 undi. Pada PRU DUN ke-15 Sabtu lalu, Perikatan Nasional PN Terengganu mengekalkan pentadbiran kerajaan negeri selepas memenangi kesemua 32 kerusi DUN. Turut mengangkat sumpah Menteri Besar Adun Meranti Datuk Nasruddin Daud. Beliau dilantik Menteri Besar Kelantan yang baru bergandingan dengan Adun Temangan, Datuk Dr. Muhammad Fazli Hassan selaku Timbalan Menteri Besar. Datuk Muhammad Nasruddin dan Datuk Dr. Muhammad Fazli masing-masing mengangkat sumpah jawatan di hadapan Sultan Kelantan, Sultan Muhammad ke-5 di Istana Negeri Kubang Krian. Pada PRU DUN ke-15, Nasruddin mempertahankan kerusi DUN Meranti selepas menewaskan calon BN Zahri Omar dengan majoriti 9,154 undi. Beliau mempertahankan kerusi berkenaan sejak 1999. Manakala Datuk Dr. Muhammad Fazli pula menggantikan mantan Timbalan Menteri Besar Datuk Muhammad Amar Ni Abdullah. Timbalan Pesuruhjaya 3 PAS negeri itu mempertahankan kerusi DUN Temangan selama 3 penggal bermula 2008. Belanjawan 2024, mainkan peranan anda dengan memberi cadangan dan pandangan mengenai isu-isu berkaitan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, kesihatan dan lain-lain. Kongsikan bersama kami di belanjawan.mof.gov.my. Cadangan yang terpilih akan dibentangkan. Jom bersama-sama kita menyumbang ke arah Malaysia yang lebih baik. Kerajaan menambah baik skim pinjaman di bawah syarikat jaminan kredit perumahan dengan menyediakan jaminan pembiayaan sehingga 120% jaminan dari harga rumah bernilai sehingga RM300,000. Jaminan 120% ini akan membolehkan semua kos pemilikan rumah ditampung melalui pinjaman termasuk jumlah pembiayaan pokok, yuran guaman, yuran penilaian dan insurans serta pembelian perabot dan kos rumah sesuai. Sehubungan itu, jaminan kerajaan sehingga RM5 bilion akan disediakan. Masih bersama berita perdana. Kerja naik taraf, baik pulih dan selenggara 651 unit rumah kaki tangan Jabatan Penjara telah bermula Jun lalu dan dijangka siap Oktober ini. Antara yang dibaik pulih, kuartus kaki tangan Penjara Sungai Buloh dengan peruntukan RM14 juta. Kerja-kerja yang dijalankan termasuk mengecat keseluruhan bangunan kuartus dan menukar jubin lantai. Selain itu, menyelenggara sistem kumbahan dan membaiki pendawaian elektrik bagi menjamin keselesaan penghuni. Kita telah lama mengumpul data-data daripada penghuni yang mendiami kuartus di mana sebarang kerosakan dilaporkan kepada unit pembangunan di bawah Tuan Razi. Jadi data-data tersebut dikumpul dan pada setiap tahun Penjara Sungai Buloh ni ada memohon peruntukan untuk buat pembaikan. Jadi alhamdulillah
kerana pada tahun ini kita mendapat rezeki dan kita dapatlah membaiki kuartus dengan peruntukan banyaklah. Secara keseluruhan kuartus kita dapat baiki. Akan memberi satu kepuasan kepada anggota dan juga memberi semangat baru untuk bertugas nanti, kerana diambil berat oleh terutamanya Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar lah. Kerana sebelum ini kita tidak pernah mendapat peruntukan yang begitu banyak untuk memberi keselesaan kepada penghuni. Aku tak makan tangan lah. Kita dah sedia maklum kuartus kita terbina lebih daripada 26 tahun. Okay? Jadi selama ni penantian daripada penghuni iaitu kaki tangan kita sendiri untuk membuat penambaikan infrastruktur bangunan-bangunan yang sudah rosak selama ni dapat pembelaan lah kita. Jadi kita berterima kasih pada pihak-pihak yang berwajib, pihak kerajaan kerana masih perhatian di atas apa yang kita mohon selama ni. Apa yang kita tunggu selama ini untuk membaikkan kuartus, jadi kita dapat. Jadi untuk keselesaan semua penghuni kuartus yang selama ini yang dinanti-nanti, mana daripada kerajaan yang ada pada hari ini, dia telah membantu pihak penjara pihak kita kuartus penjara Sungai Buloh untuk memberi peruntukan untuk membina kuartus-kuartus bagi keselesaan penghuni. Karena kalau ada tandas-tandas yang rosak tu, kita nak masuk tandas tu, kita nampak ada macam tak selesa. Dia bila balik kerja dah ada stres, kita tengok rumah kita pun cantik, selesa. Jadi kita pun rasa amanlah, tenteramlah. Kementerian Dalam Negeri menerima peruntukan RM200 juta dalam rancangan Malaysia ke-12 bagi membaik pulih kuartus agensi di bawahnya. RM40 juta diagih kepada Jabatan Penjara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-66, persiapan giat dilakukan agensi terlibat. Antaranya pasukan akrobatik motosikal Army Red Warrior, ARW, Kor Polis Tentera Diraja. Pelbagai aksi berbahaya dan berdebarkan menunggang motosikal berkuasa tinggi bakal dipertonton kepada pengunjung di Dataran Putrajaya 31 Ogos nanti. 19 motosikal berkuasa tinggi melibatkan kekuatan 50 anggota lain-lain pangkat kini giat menjalankan latihan di Pulapot Kem Genting Kelang. Menurut Pegawai Pemerintah ARW, Major Muhammad Syahrizad Muhammad Yusof, menariknya tahun ini penampilan khas pemegang Malaysia Book of Records sebagai lompatan motosikal terpanjang wanita Sarjan Saidatul Husna Kamarudin. Latihan berterusan dan kerjasama setiap anggota penting kerana sebarang kesilapan boleh mendatangkan kecederaan dan mampu membawa maut. Pertama kali first motor lah. Kedua saya kena buat latihan. Latihan tu saya akan start pada besok hari lah. Saya akan start tengok pada jarak yang saya nak lompat tu lah. Jadi hari-hari kena training lah benda ni sebab dia melibatkan satunya saya punya keselamatan.